وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم. Ayat 17 dalam surah Ghafir, surah yang ke-40. Surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min, dia ada dua nama surah itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi di bawah tajuk 6 kaedah penghisapan. Kita akan menemui kaedah-kaedah penghisapan dari kerajaan Allah ke atas diri kita di hari akhirat nanti. Seperti mana yang kita telah mula pada bulan yang lalu dengan kaedah yang pertama, iaitu mengikut laporan daripada malaikat Raqib dan Atid. Raqib dan Atid inilah pegawai tinggi kerajaan Allah ataupun menteri-menteri kanan. Kita semua tahu menteri-menteri kanan kerajaan Allah ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Tugas masing-masing ketua kepada menteri-menteri semuanya itu Jibril, boleh panggil dua lah, Jibril ataupun Jibril, guru Nabi. Kemudian berkenaan dengan urusan hal kita ni, the record tidur, bangun, makan, minum kita tu di bawah kementerian Raqib dan Atid. 2. Kemudian dalam kubur pula ada 2 kementerian lain lagi pula, iaitu Munkar dan Nakir. Pergi ke akhirat pula ada 2 kementerian lagi berkenaan dengan hal ehwal syurga dan hal ehwal neraka. Jadi semua itu di bawah kementerian. Itu gunanya Allah cipta malaikat. Kenapa Allah cipta malaikat? Supaya mereka itu menjadi utusan dia, nak menguruskan segala urusan kerajaan Allah. Sebab Allah akan menjatuh hukum ke atas hamba-hamba dia mengikut laporan-laporan yang diberi kepadanya oleh Raqib dan Atid. Mereka semua manusia dulu-dulu kala pun begitulah. Rekod tu simpan di dalam Lauh Al-Mahfuz. Rekod kita semua simpan situ. Seorang mati, Allah perintah tutup akaun dia.
Idza matal insanu tuwiyat sahifatuhu, apabila seseorang itu mati, tutup akaun dia. Akan dikeluar baliklah akaun itu, ditunjuk balik pada hari perbicaraan. Malaikat raqib mati duk rekod itu bukan nak suruh Allah tahu. Tak rekod pun Allah tahu. Akan tetapi rekod itulah akan jadi bukti yang nyata kepada kita hari perbicaraan kita nanti. Itu semua adalah ya. Tu. Ada belaka. Mengerang mengeruh kita pun masuk rekod juga. Jadi kita nak beritahu benda tak nampak ni, payahlah kita nak bercakap. Akan tetapi atas dasar iman kita, atas dasar yakin kita benar. Itulah ciptaan Allah, cipta malaikat itu duk merekod hak kita, duk kerja on behalf of Allah. Kenapa Allah cipta kita, jin dan manusia, untuk ibadat. Ya, kita reti belaka dah. Dan kenapa Allah cipta malaikat? Untuk nak menjadi utusan Allah, nak mengurus segala urusan kerajaan Allah. Allah tu raja, kita kenal belaka, Al-Malikul Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Tu Allah duk datang aras astana dia. Dia juru perintah je. Apabila dia perintah tu cepat. Jadi dia buat kerja semuanya. Sekarang ni kita cakap tentang hal kita lala ni, dia cakap tentang rekod kita di bawah dua kementerian, Raqib dan Atid. Kita setuju dah ya? Kita setuju. Sebab itu Allah kata dalam surah Al-Jasiyah, surah yang ke-45 ayat 28 dan 29, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tara kulla ummatin jasiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabihal yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Pada hari esok nanti, hari kiamat nanti, kamu dapat tengok setiap umat akan dibangkit mari serentak. Umat zaman dulu kala ribu-ribu juta tahun semenjak ada manusia, dibangkit mari serentak dari dalam kubur. Semuanya mereka itu jasiyah. Jasiyah itu melutut, menggigil takut. Itu mana jasiyah menggigil lah. Melutut tu jasiyah. Maknanya seolah-olah tak mampu nak bangun, nak tengok amalan-amalan tu. Sebab kita kena tengok amalan-amalan kita tu semua akan ditunjuk, akan diperlihatkan kepada kita balik. Kamu semua dapat tengok setiap umat, kulla ummatin jasiyah. Jasiyah tu mana melutut. Tu nama surah Al-Jasiyah, menggigil takut. Kullu ummatin, setiap umat. Umat Nabi mana-mana, Nabi ada 124,000 orang. Banyak. Hak dalam Quran tu ada 25 orang tu hak wajib kita percaya sajalah. Ijmali dia tu, umum dia 124,000 orang. Ada di mana-mana saja ada. Tak mungkin manusia dibangkit nak mengatakan dia tak tahu agama, tak tahu ibadat, boleh terlepas daripada hukuman. Tak mungkin. Sebab itu setiap umat akan dipanggil. Tud'a, kullu ummatin tud'a, akan diseru, panggil mari.
Ada di akhirat seorang Nabi itu ada 2 orang umat je. Ada juga. Umat yang paling banyak umat Nabi Muhammad lah. Semenjak dia dilantik 1440 tahun lebih dulu sampai hari ni umat dia berlaku atas dunia ni sampai ke akhirat. Cumanya umat itu umat yang tak intiraf Nabi Muhammad. Sebab itu Allah kata kafir. Orang yang tak intiraf Nabi Muhammad itu adalah kafir. Umumlah Yahudi, Kristian, Hindu, Buddha, Majusi, umat Nabi Muhammad belaka. Akan tapi umat tu umat tak intiraf, umat yang deny, dia reject, dia refuse, tak intiraf Nabi Muhammad. Dia masih duk mengatakan dia tu umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, macam-macam lah. Padahal semua itu dah dibatal semua dah. Umat Nabi lain-lain tu semua syariat tu tak dipakai dah. Itu tentang salah mereka itu. Allah kata dia kafir. Umum kafir lah ya. Jadi Yahudi, Kristian, Hindu, Buddha, Majusi, banyak lagi Confucius dan agama lain tu, semuanya Allah kata kafir. Kafir jenis ahli kitab, kafir juga. Kafir jenis musyrikin, tak sebab berhala, kafir juga. Tu lagi teruk. Adapun orang yang ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu orang intiraf Nabi Muhammad. Akan tapi kalau intiraf pura-pura itulah namanya munafik. Allah letak pula dalam kategori lain, kategori munafik. Kita tak ada letak orang, Allah tu hak kerja Allah. Kita tak ada ukur orang ni munafik tak munafik, dia tak semayang ke dia tak apa. Tapi kita ada beri pengertian agama. Dia nak reti, dia reti. Dia tak nak reti pun jalan pergilah. Dia agama tak ada paksa. Tak ada paksa. Okey? Kita ada paksa langsung agama. Enggak? Kita beri pengertian. Kalau nak ukur-ukur lah. Gitu. Yang mana benar, yang mana salah, yang mana molek, yang mana tak molek, yang mana mahal, yang mana murah. Ukur tengok situ. Kullu ummatin, setiap umat itu tud'a akan dipanggil ila kitabiha, supaya mengambil buku rekod kitab dia, account, catatan yang dicatat oleh Raqib dan Atid. Semenjak adanya manusia sampai dia wafat, semua ada rekod situ. Hak kita pun semua ada di simpan tu. Masih terbuka lagi lah tu, tak tutup lagi. Sebab tu ada peluang tu. Ada peluang kita minta maaf. Duk makan minum rezeki Allah lawan Allah 30 tahun dulu. Duk makan minum rezeki Allah neraka dah Allah 40 tahun dulu. Kita ada peluang minta maaf, dia boleh padam tu. Boleh padam. Kalau nak kira rekod asal teruk. Semenjak umur balik sampai umur pecem pun kadang-kadang tak semayang buat ada. Ya tak? Baru nak belajar semayang, baru nak keluar zakat, baru nak macam-macam lah. Semuanya itu kita minta dia sedar lah. Bagi orang duk sayang ke diri sendiri, kata di akhirat ni teruk. Maka sedarlah wahai manusia, sesedar-sedarnya tentang agama. Gitu dia. Sebab itu orang yang intiraf Nabi Muhammad tu moleklah mukminun. Seperti mana Allah kata dalam surah yang ke-23 surah Al-Mu'minun tu. Dan surah Al-Mu'minun surah yang ke-23 tu moleklah